Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para penonton di mana saja mereka berada lah. Boleh ucap selamat hari raya lagi ya, habis dah raya ni. Tapi kita nak mula kuliah ni pun teragak-agak sebab mereka kata nak raya lagi. Raya sungguh kita. Lagi tak habis sebulan ni, tak tahulah. Tujuannya untuk menampung kekurusan Ramadan supaya tembun balik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula insya-Allah hadis yang berikutnya di dalam kitab Bulughul Maram, dan kita masih lagi hari itu membahaskan tentang berhubung dengan aniyah, iaitu berhubung dengan bekas minum ataupun bekas makan. Wa an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli al-kitab atau ahli kitab afa na'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Sekali lagi, wa an Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitabin afa na'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih mereka berdua daripada Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an. Katanya, qultu, aku berkata. Katanya tu dia kata kepada siapa? Dia kata kepada orang yang mendengar riwayat ini. Maksudnya dia menceritakanlah, dia cerita kepada anak murid dia yang dengar, yakni anak murid dia tabi'i yang dengar daripada dia, yang mengambil hadis ini. Kata dia, qultu, aku kata, dia cerita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna, sesungguhnya kami, yakni dia cerita, dia bagi tahu sesungguhnya kami maksud dirinya dan para sahabat yang lain, bi ardi qaumin, di satu bumi ataupun di satu negeri, satu kaum, di satu tempat, di satu bi ardin, yakni satu tempat lah, satu negeri, qaumin, dari untuk satu kaum. Kaum apa dia tak bagi tahu. Boleh jadi Rom, boleh jadi Parsi, boleh jadi macam-macam. Ahli kitabin, ahlu kitab, yakni dia tak bagi tahu ahli kepada kitab. Boleh jadi kitab tu Taurat, boleh jadi Injil. Dengan dia nakirahkan sirahnya. Afa na'kulu fi aniyatihim, apakah boleh untuk kami makan di dalam bekas-bekas mereka? Dia tanya, boleh makan tak bekas ahli kitab ni?
Para ulama ada bincang pasal perkataan yang seumpamanya ini, ada dalam hadis dan juga ada dalam Quran. Afa na'kul. Fa tu fa apa? Ini bagi yang belajar bahasa Arab lah. Dia ataf dengan apa? Sebahagiannya menyebut sebenarnya asalnya fa anakulu. Apakah fa anakul? Adakah dia fa tu dia ataf, dia sambung yang sebelum daripada itu. Tapi dia jadi afanaqulu fi aniyatihim, adakah boleh kami makan dalam bekas mereka? Qala la ta'kulu fiha, kata Nabi, jangan kamu makan padanya, illa alla tajidu ghairaha, melainkan jika kamu tak dapat yang selain daripadanya, yakni bekas selain daripada bekas ahli kitab, tak boleh makan, kata Nabi. Faghsiluha, basuh dia. Kalau tak ada, kalau dah tak ada dah, baru boleh guna bekas mereka. Faghsiluha, dan kemudian kamu kena basuh. Wa kulu fiha, dan kamu makan padanya. Jadi kalau tak ada, Nabi bagi syarat, tak boleh makan melainkan kalau tak ada bekas lain. Tapi dua syarat. Syarat yang pertama, tak ada yang lain dah. Syarat yang kedua, kena basuh. Hadis ini jadi perbincangan panjang di kalangan ulama-ulama hadis dan syurrah tentang masalah bekas orang-orang musyrikin ataupun kufar. Dan kita tahu bahawasanya hal ini kita juga akan hadapi lah. Kita pergi kedai, kita pergi kita sekarang ni mungkin orang kita tak makan lah kalau sekiranya terang-terang, biasanya dia tak makan lah. Tapi ada juga makanan segera yang mana empunyanya bukan muslim, bekasnya tu artinya bekas bukan muslim. Dan kita akan syarahkan hadis ni dan kita akan lihat maknanya. Wa an Abi Tha'labah Al-Khushani. Abi Tha'labah Al-Khushani adalah merupakan sahabat Nabi SAW. Para ulama di dalam menterjemahkan namanya, terjemah ni bukan translate, tarajim ni maksudnya biodata dia. Khilaf dia ni nama apa, ada kata jarhum, ada kata jursum, ada macam-macam khilaf tentang nama dia. Hatta nama bapa dia pun ada kata lashir, ada kata lashin, macam-macam terjemah. Kerana apa? Kerana dia ni satu orang yang mana nama gelaran dia, nama gelaran tu kunyah disebut Abu lah. Abu Tha'labah itu lebih dikenali daripada nama dia sendiri. Macam siapa? Macam Abu Hurairah, macam Abu Hurairah, macam Abu Bakar. Orang tak kenal nama dia apa yang asal, orang hanya kenal nama kunyah. Macam kita banyak lah, kan. Zaman lah ni apabila orang guna nama Islam ni macam-macam lah. Abu Sayyaf duk tahu apa yang duk colek orang, kita pun tak tahu nama dia apa. Abu ya, Abu tu kunyah. Arab ni dia memang ada kunyah dia, dan kita pun boleh lah bubuh kunyah ni. Sebahagian para ulama ataupun ramai kalangan ulama menganggap sunnah untuk ada kunyah, khususnya orang yang ada anak-anak. Kadang-kadang orang yang tak ada anak pun dalam hadis ada juga Nabi abukan dia. Nabi abukan dia, ya Aba Umair, Nabi bubuh nama Aba Umair. Budak kecil lagi, Nabi bagi kat dia. Jadi siapa nak buah abu-abu tu boleh lah, tapi ini tradisi Arab lah. Khilaf dia ni termasuk dalam tradisi ke termasuk dalam sunnah? Termasuk dalam sunnah. Kadang-kadang nak bubuh ni biarlah nama kita kena tahu lah. Setengah orang tu bubuh nama gelaran dia Ummul Mukminin, mana boleh. Yang tu isteri Nabi, isteri Nabi dia Ummul Mukminin, dia bubuh nama dia. Yang tu tak boleh, hak tu khas. Wa azwajuhu ummahatukum, isteri-isteri Nabi ni ibu-ibu kamu. Ada hukum dia, tak boleh kahwin dengan isteri Nabi selepas daripada kewafatan Nabi itu, setelah Nabi berkahwin dengannya. Ada hukum. Jadi bukan boleh abu-abu ni.
Orang kadang-kadang dia tak tahu. Dia tak biasa. Kalau tak biasa kita tanya orang dulu lah. Saya baru ni ada pergi buat terjemahan sijil anak saya. Nama saya terjemahan tu, terjemah bahagian terjemahan tu, hak yang bahasa Arab tu, hak kerajaan lantik tu, pusat terjemahan tu dan penerbitan bahasa Malaysia tu. Dia memang kira hak orang boleh harap dia sini. Dia tulis nama saya tak kena. Muhammad Asri, Muhammad Asri dia tulis. Tu tolong terjemah Melayu ke dalam Arab tu saya kata nak letak kena orang hak tahu lah kan. Ain Sad Raya Asri, Asri ni dia jadi daripada usar, daripada asar, itu tawanan. Dia Ain. Tapi tu yang kerja dalam bahagian terjemahan. Ni hak biasa-biasa ni tanya dulu lah nak bubuh. Kadang-kadang siap lah bubuh abu-abu apa, tak kena kan. Tak betul yang dia bubuh. Ada yang apa, bubuh dia sebenarnya macam orang Melayu ni, dia tak tahu macam Syamsul, dia tak ada Syamsul, Syams, dia Syamsuddin ataupun Samsul, dia alif lam tu, alif lam bagi perkataan mudhaf ilaih dia panggil. Jadi tak ada nama Syams, ada lah, tapi dah duk panggil Samsul tak apa lah dia. Jadi bukan bahasa Melayu lah kan. Orang baru belajar bahasa Arab tapi tak apa, bagi semangat. Dia kata, anak nak pergi mana? Dia kata, tak apa, entah nak pergi mana. Ada satu masjid, Tuanku raja kita ni pergi masjid sembahyang Jumaat ni tak habang kat masjid dalam-dalam no pergi. Jadi bila pergi tu imam kadang-kadang kelang kabut lah, dia tak tahu. Selepas dah sembahyang, tu imam bangkit nak berucap lah, nak ucap junjung kasih tuanku datang. Dia kata, Assalamualaikum, better dengan ini mengucapkan. Duk beta maka sudah. Terima kasih kerana tuanku sudi datang ke masjid beta. Tapi itu tak apa, dia terkejut. Dalam hadis ada cerita terkejut ni. Hamba Allah, Nabi cerita orang terkejut, kuda dia hilang, kenderaan dia hilang tengah padang pasir, jumpa balik, dia terkejut, bunyi seronok, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah Tuhanku dan akulah Tuhanmu. Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Nabi kata min syiddatil farah, kerana seronok sangat. Maka para ulama kata kalau dia tu ucap dengan ucapan kufur tapi tak bermaksud kerana tersasul, tidak menjadi kufur. Tak menjadi kufur. Abi Tha'labah Al-Khushani adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyertai bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan. La yaljun nar man bai'a tahta syajarah. Tak masuk neraka. Nabi kata orang yang berbai'ah di bawah pokok bai'atul ridwan, dia salah seorang daripadanya. Menyaksikan perjanjian Hudaibiyah, dia mati. Dia pergi ke Syam, dia mati. Dia terkenal di kalangan zuhud. Saya tertarik apabila Al-Imam Zahabi rahimahullah dalam Syiar A'lamin Nubala, ketika dia menyebut tentang Abu Tha'labah Al-Khushani, dia sebut satu perkataan Abu Tha'labah. Abu Tha'labah kata, man tafarragha li'ibadatillah kafahu Allah ma'unatan nas. Siapa yang sepenuh masa beribadat kepada tafarrugh, sepenuh masa beribadat kepada Allah, Allah cukupkan dia daripada perlukan pertolongan manusia. Bila dapat tu setengah orang tu pergi duduk di masjid tak payah kerja dah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, dia dapat kataan tu, dia hurai di bawah tu. Dia kata qultu, kata aku, wa minat tafarrughi lil ibadati
as-sa'yu fis sabab la siyama man kana lahu 'iyal. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna afdala ma akala ar-rajulu min kasbi yaminih wa man ya'jizu 'anis sabab li dha'fin aw li qillati hilatin qad ja'alallahu lahu hadzan fi zakat. Kata Al-Imam Zahabi, di antara tafarrugh, memperuntukkan sepenuh masa untuk ibadat pada Allah itu as-sa'yu fis sabab, pi cari kerja, pi kerja, pi cari sebab yang membolehkan rezeki untuk ibadat tu, kata dia. La siyama man lahu 'iyal, apatah lagi bagi orang yang ada keluarga. Kerana Nabi SAW kata seafdal-afdal yang dimakan oleh satu orang lelaki hak mana yang dia usahakan dengan tangan dia sendiri. Maksud tangan ni kerja kita lah. Ada orang fikiran dia, ada orang semua macam-macam bidang kerja, tangan dia sendiri, kata Nabi SAW. Kata dia, ada pun orang yang tak mampu cari sebab, disebabkan dhaif, lemah dia, ataupun tak ada helah dah, kerja dah tak ada, Allah jadikan untuk dia bahagian daripada zakat. Pasal apa? Al-Imam Al-Zahabi tak mau orang faham daripada perkataan Abu Tha'labah ni, duduk di masjid nanti rezeki main. Dia duduk di masjid memanglah rezeki main. Kadang-kadang orang makan di luar dia boleh tumpang, tapi kalau ada anak isteri dia susah. Di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum memang ada yang tafarrugh sepenuhnya untuk belajar. Abu Hurairah dan seumpamanya yang merupakan ahlu sufah, yang mereka ni memang sepenuh masa belajar. Yang ni dia dapat habuan zakat. Kata Abu Tha'labah ni, sebelum tu Abu Tha'labah ni dia mati di dalam keadaan sujud. Semasa dia sujud, anak perempuan dia mimpi bapak dia mati. Jadi dia bangkit terkejut pada mimpi, pergi cari pak dia, tengok, dia kata, mana pak dia? Aina abi? Dia kata, fi salah, sedang salat. Tengok pak dia duduk sujud. Dia pegang Abu Tha'labah Al-Khushani dan didapati telah meninggal. Dia meninggal. Qala, kata dia, qultu ya Rasulullah, aku kata wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin. Yang ni dia tanya Nabi, dia cerita, Rasulullah, kami ni berada di satu kaum, satu bumi kaum ahli kitabin, ahlul kitab. Yang ni kami duduk di negeri ahlul kitab. Pertama, ahlul kitab ni maksud apa? Iaitu mereka yang mendapat kitab, yang ada kitab. Maksud mereka, dia sebut ada hubungan dengan dinun samawi, agama samawi. Para ulama ahli pemikir ada bincang, sehingga kata agama langit, iaitu al-adyan as-samawiyah, dan ramai yang tak bersetuju. Dia kata tak ada agama-agama langit, agama ni satu saja, iaitu Islam. Inna ad-dina 'indallahi Islam. Semua agama Nabi Ibrahim ke apa, semuanya agama Islam. Walaupun syariat berbeza, tapi akidahnya sama. Akidahnya sama, kan? Bukan akidah aswaja, akidah Islam. Akidah dia sama. Akidahnya seperti mana akidah Nabi Ibrahim, demikian akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinun samawi. Mereka ada kitab, cuma mereka ni disebabkan bahawa ada di kalangan mereka yang telah mengubah kitab, tapi asas agama itu ada. Maka mereka ni pengikut nabi-nabi yang terdahulu. Paling zahir ialah Yahudi dan Nasara. Di kalangan para ulama ada yang memasukkan juga Majusi, sebab ada perkataan Nabi sunnallahu sunnata ahli kitab, dan lakukan pada mereka seperti mana dilakukan pada ahli kitab. Namun ini khilaf. Yang pentingnya mereka ini yang zahirnya ialah Yahudi dan Nasara. Boleh jadi maksud dia Nasara lah kot, mungkin maksud dia Kristian. Mungkin maksud dia Kristian dalam hal ini. Setakat perkataan yang kita baca ini menunjukkan satu hal yang lain. Sahabat juga ada duduk di negeri yang bukan Islam.
Dan ini menafikan fatwa sebahagian dari kalangan fatwa, termasuk masyaikh yang kita hormati, yang meletakkan secara umum haram untuk bermusafir ke negeri bukan Islam. Kerana hadis ni dia kata dia kami berada di negeri, depa tak perang. Kalau depa perang, macam mana dia nak tanya tentang masalah makan ni? Jadi seseorang yang boleh berada di negeri yang bukan Islam, tetapi dengan syarat agamanya tidak terfitnah. Agamanya tidak terfitnah. Apa maksud agama tidak terfitnah? Maksudnya dia boleh mengamalkan agamanya. Tetapi dalam dunia moden ni, kadang-kadang duduk dalam dunia orang Islam lebih tak boleh amal agama. Sebahagian negara orang Islam tu lebih menindas orang Islam dibandingkan negara orang bukan Islam. Seketika orang Islam di Europe, sebelum daripada konspirasi barat yang menggambarkan Islam sebagai agama teroris, sebelum hal ini berlaku, orang Islam banyak yang dapat hidup dan berdakwah di Europe lebih baik daripada hidup di sebahagian negara orang Islam. Ada negara orang Islam yang pemimpin dia nama Islam, seperti Islam Karimo di Uzbek, dia jauh lebih kejam dibandingkan pemimpin-pemimpin yang bukan Islam. Maka masalahnya bukan label siapa pemimpin, masalahnya adakah agama dapat diamalkan pada tempat berkenaan. Dan dunia sekarang sudah tak boleh sangat untuk dilihat perhitungan zaman dulu, Darul Islam, Darul Kufur, Darul Islam, Darul Kufur. Ini istilah lama, walaupun kadang-kadang valid, tetapi kadang-kadang keadaannya tak sama. Keadaan tak sama. Dulu Darul Kufur tu dia perang Islam. Kadang-kadang sekarang ni rakyat Syria lari pergi negeri Europe, tak boleh lari ke negara orang Islam. Yang hidup di Mesir ditindas, lebih dahsyat. Rakyat Palestin masuk ke Mesir, lebih dahsyat kena tindas yang dibandingkan yang pergi mencari suaka politik di sebahagian negara-negara bukan orang Islam. Maka soal politik, soal siasah ini hendaklah mempunyai perhitungan. Dia bukan nas yang literal untuk dipahami, baca nas macam tu. Hendaklah dipahami realiti apa yang berlaku dalam keadaan semasa dan dunia orang Islam. Jadi ada fatwa yang kata tak boleh pergi ke Europe, duduk di Europe haram hukumnya kerana negara kafir. Hadis-hadis ini tidak menyokong pandangan-pandangan yang seperti ini. Kata dia, afa naqulu fi aniyatihim, adakah boleh kami makan dalam bekas mereka? Ini satu masalah. Depa duduk makan di bekas mereka. Kalau kita pergi, bekas mereka ni apa? Kena tarikh dulu bekas. Sebelum saya tadi saya sebut ahlul kitab, yang ada kitab. Ahlul kitab ni di dalam Islam dia ada sedikit kelebihan ahlul kitab ni dibandingkan dengan yang tak ada kitab, yang mana agama dia memang agama syirik, agama yang tak ada asal usul, macam Buddha dan seumpamanya. Walaupun orang kata cuba timbulkan Gautama Buddha ke apa, tapi kita tak ada. Agama-agama macam Hindu dan seumpamanya, dia tak sama dengan agama Kristian yang Yahudi. Islam ada sedikit ada hubung kait dengan dua agama ni. Sebahagian orang dia lebih takut Kristian dibandingkan ni, tapi sebenarnya Kristian dan Yahudi ahlul kitab, yang mana Quran juga memberikan peruntukan khas kepada mereka dalam beberapa keadaan, kan? Sebab tu Quran kata lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang kafir di kalangan ahli kitab dan musyrikin. Padahal ahli kitab itu pun kata pada satu sudut dia syirik juga. Dia kata Isa sebagai anak Allah dan seumpamanya, kan? Allah Subhanahu wa taala marah mereka, kan? Qalu innallaha salisu salasah, maka kata Allah tiga daripada yang tiga. Tapi ahlul kitab dan orang kafir, ahlul kitab dan musyrikin. Jadi ada dua jenis kafir, satu ahlul kitab, satu musyrikin. Dan Allah jadikan mereka, Allah kata wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum, makanan ahlul kitab halal untuk kamu. Makanan orang yang diberikan kitab halal untuk kamu.
Ini timbul bab. Jadi mereka ada wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, wanita-wanita yang bersih, yang mana bukan wanita penzina di kalangan ahlul kitab, kamu boleh kahwin. Ini semua dalam surah Maidah Allah berikan kepada peruntukan ini. Jadi tak sama ni ahlul kitab dengan, jadi ulama khilaf, hadis ni khas untuk ahlul kitab ke semua? Pasal cuma dia tanya tentang ahlul kitab. Cuma jumhur para ulama menjadikan sama. Isunya ialah aniyatul kufar wal musyrikin, bekas orang kafir dan musyrikin. Bekas tu merujuk apa? Milik dia ke bekas dia makan? Dua. Kalau dia beli tu bekas dia. Satu lagi, bekas itu bekas dia makan. Ada barang yang milik orang orang kafir, orang bukan Islam, tapi mereka tak makan lagi, dia baru beli, simpan dalam rumah dia. Satu lagi dia dah guna. Jadi ini juga satu perbahasan, apa maksud bekas mereka. Okey, Nabi kita lalui hal yang sama. Sebab bila kita pergi ke dalam negara orang bukan Islam, ataupun kita dalam negara kita juga, tuan-tuan pergi makan di restoran yang owner dia bukan Islam. Kadang-kadang KFC ada juga cawangan dia ke apa, ataupun McDonald ke apa, tak tahu, bukan saya kempen makanan ni, saya buat contoh. Mungkin dia punya owner tu, franchise tu, saya tak tahu macam sebahagian daripada ni, tuan-tuan pergi Rakuten ke apa lagi, boleh apa ni, Sushi King ke apa ni kan. Jadi owner dia tu non muslim, bolehkah kita makan bekas dah? Contoh lagi, kita pergi rumah kawan kita lah, kawan kita bukan muslim, dia jamu kita air, ni termasuk belakang lah, cawan masuk, bekas minum masuk, bekas bekas makan pun masuk. Hadis ni Nabi kata la ta'kulhu fiha, jangan kamu makan padanya. Semua garuk kepala, macam mana kita ni kan. Sekali kita bincang, jangan balik lagi, dengar tak boleh makan, balik tu. Dia kata mufti kita tak boleh pergi mana arah, kata dengar lu hadis ni habis. Illa alla tajidu ghairaha, melainkan kamu tak dapati selain daripadanya. Faghsiluha, kamu basuh. Jadi Nabi kita tak boleh makan melainkan dua syarat. Satu ialah tak ada lah bekas lain. Yang kedua, kena basuh. Faghsiluha, kalau kamu basuh, wa kulu fiha, maka kamu makan di dalamnya. Hadis ni para ulama menjadi khilaf tentang masalah ni. Jadi nak mudahkan, sagi khilaf-khilaf ni balik tengah jalan pula, jadi kita bagi mudah. Ada berapa keadaan, mereka bagi berapa keadaan tentang bekas makan dan minum. Satu, bekas yang confirm bersih. Contoh yang bersih apa dia? Bekas ni termasuklah kita pergi beli makanan tu dia bubuh dalam, tak kira lah polystyrene, tak mesra alam, tak kira lah apa, dia bubuh dalam pinggan kan, semua hak jenis baru punya, dalam plastik ke, yang memang kita order dia bubuh dalam tu. Bekas tu orang bukan Islam punya, tapi bekas tu kali pertama digunakan, kita tahu bersih. Ataupun kita tahu dia ada sistem, dia basuh memang bersih. Yang ini semua jumhur para ulama menyatakan boleh makan. Walaupun nanti saya ada satu dua pendapat yang dia memang nak pergi pada makruh dan seumpama, tapi secara jumhur dia boleh makan, tak ada masalah. Mereka berhujah dengan banyak hujah. Antara hujah mereka ialah Nabi SAW pernah berwudu
dengan mazadah musyrikah. Satu orang musyrikah dia ada air, Nabi berwuduk dengan para sahabat, ambil daripada bekas dia tu. Kalau dah najis, Nabi tak boleh berwuduk. Dan kita pun tahu bahawa Nabi SAW pernah menerima jemputan wanita Yahudi yang jemput dia makan. Di dalam hadis, wanita Yahudi itu panggil Nabi SAW makan khubus syair, roti gandum, dan dia makan bersamanya, dia panggil ihalah sanikhah. Ihalah sanikhah ni macam lemak ataupun macam minyak yang dah berubah bau dia, dijemput Nabi makan, tentulah dia bubuh dalam bekas. Nabi makan. Kalau langsung tak boleh makan, tentu Nabi tak makan ni, takkan dia bubuh atas tanah, benar tu, dia berbekas. Dan ayat Quran tadi, wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum, makanan ahli kitab halal untuk kamu. Jadi kalau makanan ahli kitab, mesti ahli kitab bubuh dalam bekas. Kata mereka, kalau confirm bersih, maka tidak ada masalah. Satu lagi ialah makanan yang bekas yang mana confirm kotor. Tak boleh kita tak confirm, ataupun kita kalau tak confirm pun dalam sangka banyak kita ni kotor lah. Disebabkan apa? Disebabkan dia ni, contohnya depa ni jenis rumah depa ni, dia panggil depa ni memang makan khinzir, ataupun ada anjing ni jilat. Kita dah bahas bab jilatan anjing. Pasal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis ni juga dengan lafaz yang lebih panjang, Abu Sa'labah Al-Khushani ni, di dalam riwayat Imam Ahmad, dia rawi dia cerita lebih panjang soalan dia. Dia kata, inna nujawiru ahlal kitab wa hum yatbakhun fi qudurihim al-khinzir wa yashrabu fi aniyatihim al-khamar. Kami ni lalu kok dengan ahli kitab ni, mereka masak dalam bekas mereka khinzir, dan bekas minum mereka khamar. Boleh tak guna bekas mereka ni? Nabi kata, in wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha. Jika kamu jumpa yang lain, jangan makan dalam bekas tu. Wa illam tajidu, jika kamu tak ada, faghsiluha, basuh kan, summa kulu washrabu fiha, kemudian kamu boleh makan dan minum dalamnya. Artinya hadis ni berkaitan dengan mereka yang kita rasa rumah dia adalah, ataupun dia menggunakan bekas tu untuk kegunaan yang najis, kena basuh. Kalau kita pergi hotel, macam mana? Sangka banyak bersih ke tak bersih? Kata mereka, kalau tak berapa pasti, walaupun sebahagian ulama kata balik pada asalnya bersih, sebahagian mereka kata makruh untuk kita makan. Dan sepatutnya kita elak, kerana Nabi bagi syarat tu, kerana dibimbangi najis. Contohlah kita pergi hotel yang jenis serve dua-dua, dia serve yang haram pun dia ada, yang halal pun ada. Sosis haram pun ada. Kita ambil pinggan dia, kita bubur telur je lah. Ini bahaya juga. Sebab itu kalau kita boleh elak, kita elak. Kita nak elak. Dan sebagian ulama, sebagiannya mengharamkan kerana bimbang najis. Tapi wallahu ta'ala alam, kemungkinan besar dia makruh dalam hal ni, kerana dibimbangi kita akan terlibat dengan perkara-perkara yang dinajiskan. Ini syarat yang Nabi SAW. Hal ini akan timbul persoalan yang lain yang berkaitan. Mazhab Syafi'i, sebelum tu Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi kata, kalau bekas itu walaupun milik orang musyrikin, kalau pada zahirnya dia bersih, maka tak ada masalah, orang boleh makan tu. Jadi kalau orang bela anjing di rumah dia tu, susah tu. Anjing, pertama kita tahu bela anjing ni, para ulama khilaf, sebahagiannya mengharamkannya, majoriti mengharamkannya, sebahagian memakruhkannya.
Kerana yang khusu qirat atau qiratan, korang satu ataupun dua pahala. Salah satu sebab mereka bagi ilahnya ialah kerana anjing ni menjilat, dan bukan kerana Islam tu anti anjing tu kan. Orang kata tengok ini agama yang tak mesra binatang. Tak, bukan kalau kata tak mau belah tu tak anti benda tu, maksudnya bermusuh dengan benda tu. Lembu kita tak belah dalam rumah kan, tak, bukan kita anti kita ni ni kan. Tak ada lah orang pribadi. Ada orang belah lembu dalam bangunan lah. Dulu dia kata ada, tak ada lah kot kan. Harimau orang tak belah dalam rumah kan. Rusa orang tak belah dalam rumah. Jadi taklah bererti. Jadi ini satu kadang-kadang sentimen ni dia tak kena. Dia kata itu anti Islam ni, dia tak anti. Tapi kalau tengok benda tu lalu tak pasal-pasal pergi katok benda tu, itu tak pasal-pasal lah, bukanlah ajaran Islam. Kerana salah satu sebabnya jilatan ni lah. Bila orang tu rumah dia belah anjing, anjing ni jilat mata. Sedangkan Nabi SAW suruh basuh sebanyak 7 kali, dan salah satu dengan air tanah. Dan walaupun kita tahu ada khilaf para ulama dalam hal itu, mazhab Malik punya pandangan yang tersendiri, namun itu adalah salah satu sebab kerana Nabi ni dia nak jaga kebersihan. Timbul masalah ni di kalangan para ulama bincang, sama juga dengan hal kalau pinggan baju orang bukan Islam, tapi baju ni tak sama dengan makanan, pakaian. Di kalangan mazhab ada yang terlalu kerah, sehingga menganggap seperti mazhab Hadawiyah. Hadawiyah ni dalam mazhab Syiah, Qasimiyah. Mereka ini semua kata peluh orang kafir tu najis. Kacau. Kata alasan innamal musyrikuna najisun, orang musyrik tu najis. Sedangkan najis itu ayat Quran tu dia maksud najis maknawi. Akidah itu dianggap najis di sisi orang Islam. Tak apalah, kadang-kadang kita orang geng-geng apa ni, indrah ni apa ni kan, orang mengajar dalam masjid dan dengar, jadi macam tu lah kan. Ini bukan pemusuhan tanpa sebab, ini pada satu persepsi. Orang Islam anggap orang bukan Islam ni sebagai orang kafir. Orang tak mempercayai, kafir tu maksud tak mempercayai ajaran Islam. Orang kata kafir, macam mana orang kata orang kafir? Dia memang kafir lah. Dia anggap kita sebagai kafir dengan agama dia, tak apa lah. Dia memang bahasa besar lah. Bukan kata awak ni kafir dengan agama kami. Betul. Sama lah juga dia kafir dengan agama. Itu bukan term, itu kan bukan istilah pemusuhan. Al-Quran kata wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati wuthqa. Sesiapa yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah, kufur dengan taghut. Jadi itu bukan maksudnya. Tapi kalau dia tak faham, kita habaq non muslim lah. Pasal sekarang ni bila orang habaq kafir tu macam nak cekik dah. Sebenarnya bukan kafir tu bermaksud dia non believer, dia tak percaya. Dia tak percaya, macam mana kita tak percaya agama dia tak percaya agama kita. Dan kita tak blame, kata itu menyebabkan kita kena ambil tindakan. No, kita tak. Bahkan dia daripada hak sama Muslim, dia pindah pada hak yang lain. Orang Islam tak mau makan. Sekali orang dengar kuliah ni, tengok ni duk piajak jangan duk makan pula bekas orang bukan Islam. Bukan kerana dia kata orang bukan Islam tu hampa ni, dia tak makan apa yang kamu makan. Tuan-tuan tahu orang vegetarian, mereka tak makan makanan berdaging ni, mereka lebih dahsyat lagi. Sebab tu tuan-tuan pergi di negara-negara yang maju sikit ni, ataupun negara yang ramai veggie ni, daripada soya tu mereka akan buat makanan yang lain, yang rasa macam ayam tapi soya. Teringin juga nak makan ayam tapi tak mau. Orang yang ni rasa macam kambing tapi bukan kambing, rasa macam khinzir tapi bukan khinzir. Jadi budak-budak Malaysia saya pergi sana tanya apa hukum ni, rasa macam khinzir tapi bukan khinzir. Dia tahu taste dia tu memang pork kan.
Saya kata, bahan dia apa? Bahan dia soya. Islam bukan haram rasa, dia haram benda tu, dia haram khinzir tu lah. Kalau tidak susah kalau haramkan rasa sama haram. Satu orang baru masuk Islam, dia makan lembu, hang punya masakan yang rasa macam khinzir masa aku duduk tak Islam lu. Oh, dia tak haram macam ni. Dia bukan haram rasa, dia haram jenis rasa, dia haram bahan itu yang diharamkan. Bahan itu yang diharamkan. Maka dengan itu pakaian baju ni timbul masalah. Sebahagian para ulama ambil hukum yang sama. Jika zahir padanya kotor, ada najis dan seumpamanya, maka hendaklah dibasuh. Jika sekiranya zon yang banyak mungkin bersih, mungkin najis, juga dibasuh, wajib dibasuh. Jika tak pasti, makruh kata mereka, elok dibasuh. Jika pasti bersih ataupun zon yang banyak dia adalah bersih, maka kita boleh gunakan. Demikian kita zaman moden ni, dia ada standard operasi dah. Kita pergi ke negeri mereka, contohnya kan, kita naik kapal terbang lah, bekas dia bagi kat kita tu dia makan, kita bagi tahu, kita order, kita veggie ataupun kita muslim kan. Kalau apa nama Yahudi, dia lebih dapat istimewa, dia selalu dapat makanan dia. So tapi kita, oleh kerana pada zahirnya operasi mereka benda ni bersih, maka kita bersih. Tapi kalau kita tak pasti, hadis ni suruh kita elak. Contohnya, kita pergi hotel yang kitchen dia bercampur, sebelah menyebelah, maka hadis ni menyuruh kita elak dan menyuruh kita berhati-hati. Nabi suruh basuh. Boleh guna dengan syarat apa? Basuh. Kalau tak ada pilihan yang lain, kita pakailah. Lepas tu kita basuh. Semua yang ulama punya, kenapa tak ada pilihan yang lain tu? Kerana Nabi SAW, sebahagian kata kerana Nabi ni tak rupa mau kita bercampur sangat. Tapi ini tidak, ini satu pendapat lah. Tapi mungkin baginda Nabi tak mau, boleh jadi satu sudut tak nampak sangat kontradik dengan dia lah. Dia serve kita, kita nak basuh buang pakaian. Jadi satu hal. Yang kedua ialah kerana supaya kalau dah ada yang lain yang bersih, buat apa yang nak pergi ambil yang tu nak kena basuh, 2-3 kerja punya nak buat. Nabi kata guna yang lain, yang bersih dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada sesi perbincangan, pada soalan. Ada soalan? Ya. Ya, siapa yang angkat tadi? Kalau pada soalan dia, kalau kita ziarah kawan kita non-Muslim, kemudian dia serve kita makanan, kita tak tahu. Ada dua keadaan. Nabi pernah pergi ke rumah Yahudi ni, dan kita tahu bahawasanya wanita Yahudi tu dia bubuh racun kepada Nabi SAW. Nabi tanya dia, nak cakap benar ke? Dia kata dia cakap benar. Dia tak racun, dia tak racun. Tapi kenapa Nabi makan? Ini satu hal kita nak tahu. Ini untuk orang yang mengaji hadis. Kadang-kadang budak-budak muda ni baguslah semangat hadis ni, tapi dia sebenarnya kita nak kena imbang juga dengan syarah para ulama. Saya nak sebut di sinilah. Kerana kita bimbang, sebahagian orang ni, ada orang jumpa kita, dia macam rasa mazhab ni tak ada nilai. Tak boleh, mazhab ada nilai. Mazhab lah yang telah menyebabkan perbahasan ilmiah ni bangkit. Walaupun yang tak bagusnya ialah fanatik mazhab. Tapi kerana khazanah mazhab, maka hadis-hadis ni dibahaskan. Satu orang ambil satu hadis tadi saja secara zahir, tentu dia akan hukum haram lah. Apa saja bekas orang bukan Islam, haram lah. Tetapi hadis tak boleh baca satu.
nak kena baca ada perbuatan Nabi, perkataan Nabi yang mana tak sama dengan perbuatan Nabi, maka kemungkinan kerana perkataan itu lahir pada suatu situasi itu yang kita sebut sabab ataupun sababul wurud, puncak hadis itu. Macam tadi hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim tak jelas tentang apa jenis musyrikin tu atau apa jenis ahli kitab tu, tapi dalam riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Abu Dawud dia sebut bahawasanya mereka ni masak khinzir. Jadi ada satu situasi yang lain. So pendetilan dia panggil tatabbu'ur riwayat, hendaklah meneliti semua riwayat-riwayat yang ada, dan kemudian para fuqaha nak kena reconcile, nak kena harmonikan antara tindakan Nabi dan ucapan Nabi, kerana mungkin konteks yang berbeza. Mungkin juga apabila Nabi larang tapi ada waktu dia buat larangan itu makruh, jika keadaan tertentu ataupun larangan itu disebabkan keadaan-keadaan tertentu, Nabi buat kerana keadaan yang lain. Jadi ini perbincangan panjang di kalangan para ulama. Balik pada soalan tadi ni, ialah apabila kita pergi ke rumah orang bukan kawan kita, ada dua, satu kawan yang kita rasa dia setia kita, kawan baik dia serve kita, maka kita percaya kat dia, dia tak khianat kita, dia bersih, kita makan, ataupun zahirnya dia bersih, kita makan macam Nabi makan tadi Tapi bila dia serve kepada kita dalam keadaan tadi kita nak pergi dakwah kat dia, dia kata sila minum, kita tengok kat awal ni minyak apa pun tak, kita minum lah, kita boleh minum lah, pada zahirnya bersih. Walaupun ada pendapat ulama tadi dia kata kalau tak apa pasti itu makruh, tapi bila zahir bersih boleh pegang kepada yang zahir dalam keadaan yang, tapi tak pasal-pasal kita ada pilihan yang bukan makanan orang bukan bekas makan yang bukan muslim, kemudian bekas makan yang bersih dah, kita pilih yang bersih. Nabi kata kecuali jika kamu tak ada pilihan. Jadi kalau tak ada pilihan kita boleh gunalah, tapi sekarang ni kalau nyata dalam bekas tu ada khinzir, kita bagi tahu dah kita tak makan khinzir, kan? Dan dalam sebahagian keadaan kita, oleh kerana kita ni ada macam Islamofobia dan beberapa keadaan kita rasa kita nak jaga hati dia, tapi kita juga kena habaq mereka pun nak kena juga jaga hati kita. Itu adat berhidup. Jadi dia pun nak kenalah juga bila dia panggil kita. Kita kalau orang bukan muslim mari, kita tahu hak benda yang kita tak buat kat dia, tapi kita pun kena ajar budaya itu juga. Kalau kami tak makan khinzir, adakah benda ni ada khinzir? Kita tak ada. Adakah yang ni bersih daripada khinzir? Bersih, kita minum lah, kita boleh makan. Tapi dia kata ada lah sikit-sikit, kata minta maaf lah, kita tak boleh makan. Dalam keadaan tu kita azan dulu.
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saya ambil sebahagian soalan. Lafaz riwayat yang dibawa oleh Ibnu Hajar tidak sama dengan Bukhari dan Muslim, sedangkan Ibnu Hajar meriwayatkan daripada Bukhari dan Muslim. Adakah Ibnu Hajar meriwayatkan daripada jalur sanad yang lain dan meletakkan dengan makna? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis ni agak panjang sedikit. Dia ada menyebut berhubung dengan kalb al-muallam dan seumpamanya lagi, panjang. Dan riwayat yang Ibn Hajar sebut ni lebih pendek. Sebahagiannya yang disebut ni mendekati riwayat yang ada dalam Abu Dawud dan selainnya, tapi dia sebut muttafaqun alaih, mungkin dia merujuk kepada yang asal itu ada dalam Bukhari dan Muslim. Dari segi dakiknya itu memang sebenarnya riwayat yang Ibn Hajar sebut ni dia bubuh Bukhari dan Muslim, kerana mungkin asalnya ada dalam Bukhari dan Muslim, tapi yang Bukhari Muslim lebih panjang, tapi maknanya sama lah. Dan kita ini pun nak kena juga, saya nak sebut sikit, kadang-kadang orang dalam ilmu hadis ni, itu saya sudah sebut, kadang-kadang ada bab yang membabitkan hadis Nabi, ulama agak tegas, memang tegas supaya pastikan benda ni betul-betul daripada Nabi SAW di sisi ilmu periwayatan hadis. Kalau benda tu bukan cerita Nabi, cerita sahabat saja, seperti cerita Bilal, sebagian orang tanya Bilal, azan Bilal dan seumpamanya, riwayat-riwayat seperti ini ulama tasahul apabila membabitkan kisah yang bukan hadis Nabi. Sebab itu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebut di dalam Fathul Bari juga riwayat-riwayat daripada Al-Waqidi, walaupun dia hukum Al-Waqidi sebagai matruk. Matruk ni tak dipakai dah, riwayat dah. Tapi kerana Waqidi ini alim di dalam masalah terutamanya tempat di dalam sejarah, tempat dalam sejarah. Jadi demikian juga rawi Ibn Hajar sebut umpamanya umdatu fit tarikh, dhaifun fil hadis wa umdatu fit tarikh, lemah di dalam hadis tetapi dipegang di dalam sejarah. Dan kemudian apabila orang ni kadang-kadang ni jadi alim hadis melalui internet, dia kata hari ini mungkar, sebagai ingat dia kata ingat tu mungkar, man ra'a minkum mungkaran, bukan. Satu lagi ialah mungkar tu merujuk kepada, mungkar tu maksud matan tu bercanggah. Jadi bila ada orang cerita satu kisah, kita nak tengok matan yang bercanggah tu yang mana, matan mana yang bercanggah tu dengan hadis-hadis yang sahih. Kalau kisah tu tak ada matan tu tak bercanggah, maka dia tak mungkar, walaupun dia mungkin ada masalah yang lain. Ni panjang cerita. Jika tiada makanan halal, boleh makan kosher food. Benarkah dakwaan? Kosher itu pun makanan yang Yahudi biasanya bila orang naik kapal terbang dia minta, dia dapat lah. Kosher Yahudi ni dia detail sikit masalah makanan.
Kosher termasuk di dalam maksud wa ta'amul ladzina utul kitab halul lakum. Makanan ahli kitab halal untuk kamu. Sembelihan kosher ni dia akan jaga supaya pasti sembelihan itu halal di sisi agama Yahudi. Boleh kita makan makanan tu. Soalan tentang solat, apa? Ada orang kata beribadat, adakah beribadat kerana nak masuk syurga itu salah? Kerana ada ustaz kata mesti beribadat kerana Allah. Beribadat memang kerana Allah, tetapi memang kita nak masuk syurga kerana pada sisi itu adanya keredaan Allah. Nabi sendiri doa, Allah minni as'aluka al-jannah, aku minta padamu syurga. Idza sa'altumullah fas'alul firdaus, jika kamu minta daripada Allah Ta'ala, mintalah syurga firdaus. Bukan kerana orang kata yang tu sebenarnya syirik, yang ni pening dekat ni. Bukan dia syirik, dia doa kerana ikhlas pada Allah, kerana kita tahu pada syurga itu adanya keredaan Allah. Saya 2 minggu lepas ni terima 2 surat daripada Nabi Isa Al-Masih. Dia hantar surat mai, rajin dia ni duk type, tapi semua pakai huruf besar, titik tak ada. Jenuh nak baca sikit. Dia habaq dalam surat dia. Ni lebih kurang ni ada angin. Hak ni sebahagian rulat sufiyah yang kata siapa yang harapkan syurga syirik. Tak benar, Nabi pernah minta syurga. Dia kata orang yang pengikut syaitan ialah mereka yang mana beribadat kerana mengharapkan hari akhirat, harapkan kiamat. Tujuan kita solat, kata dia ni, dia boleh duk fikir seorang-seorang dia tu. Tujuan kita solat ialah supaya nak mengelakkan kiamat. Dan Nabi semayang pasal nak elakkan kiamat. Kerana kalau kita suka kiamat, artinya kita suka kemusnahan alam. Allah je kata jangan musnahkan alam. Dia punya akal tu. Jadi siapa yang suka kiamat, duk harap nak masuk syurga, suka padang mahsyar, bila jadi padang mahsyar, rosaklah bumi ni. Sedangkan kita jangan rosakkan alam. Allah kata jangan ubah ciptaan Allah. Bila kita minta kiamat mai, ciptaan Allah ubah. Jadi dia tu panjang lagi lah, dia pening. Dia marah pasal apa orang tangkap dia dihisap rokok di padang mana tu. Tulis bawah tu Isa Al-Masih. Satu kajian kata, saya tak tahu sejauh mana betul, daripada 3 rakyat Malaysia seorang gila ataupun seorang ada mental problem, kan? Berhubung dengan ini satu benda yang tuan-tuan faham. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan kena tanya balik. Khabar ahad. Khabar ahad ni, ini panjang lah, yang dengar ni mungkin yang sebab khabar ni dua-dua, satu yang mutawatir, satu ahad. Kenapa dia kata khabar ahad ni dalam sebahagian aliran akidah tak boleh jadi hujah? Mereka ada alasan. Khabar ahad ni masuk tak sampai kepada maqam mutawatir. Mutawatir ni no doubt, tak ada shock, memang seperti itu, sebagaimana ia daripada Nabi, demikian sampai kepada kita. Ahad ni rawi yang tak sampai, macam hadis kita baca ni semua ahad lah. Status dia ahad. Sebab apa? Pasal apa kita tak percaya sahabat? Kerana bukan tak percaya kat sahabat, kerana ada kemungkinan, walaupun tak, kemungkinan ada untuk sahabat walaupun tengok Nabi buat, tetapi terlupa ataupun tersalah sangka. Ada kemungkinan. Sebab tu hadis bila kita baca, walaupun nampak macam tu, kita kena tengok apakah perbahasan dia. Kerana orang yang bahas tu dia buat semakan terhadap berbagai-bagai. Contoh di dalam Bukhari dan Muslim ada hadis Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas ni dia dengar daripada Usamah bin Zaid. Nabi SAW dia masuk ke Kaabah. Dalam Kaabah berapa orang masuk? Nabi, Usamah, Bilal dan Osman bin Talhah, hak pegang kunci. Bila Nabi SAW masuk, Ibnu Abbas tanya, Usamah masuk. Dia tanya, Nabi ni semayang masuk dalam Kaabah. Kata Usamah masuk.
Dia kata, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-bait wa da'a fi kulli nawahihi kulliha wa lam yusalli. Thumma kharaj raka'a fi qubul bait raka'atain. Nabi ni masuk dalam Kaabah, kata dia. Nabi doa setiap penjuru kat dalam Kaabah, tapi Nabi tak solat. Masa Nabi keluar, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, walam yusalli hatta kharaj. Nabi tak sembahyang sehingga keluar. Falamma kharaj raka'a qublul bait raka'atain. Apabila Nabi keluar, Nabi sembahyang 2 rakaat di luar. Ibnu Umar dia riwayat, ada Ibnu Abbas dia riwayat, dia kata Nabi, dia tengok Nabi, Usama, Bilal, Uthman bin Talhah masuk, kemudian tutup pintu, aghlaqu alaihim, tutup pintu, depa tutup pintu, Nabi duduk dalam. Masa keluar, kata Ibnu Umar, aku terus pergi tanya Bilal, Nabi solat lah? Dia kata Nabi solat, cuma aku tak dan tanya berapa rakaat. Dia kata Nabi solat, menghadap antara 2 rukun yang ni. Dia kata Nabi solat. 3 orang dalam tu report tu, mungkin Usama masuk, dia duk tengok benda lain, mungkin dia Nabi solat, mungkin dia tak pasal Nabi solat, mungkin dia pun doa kot, tapi tentulah dia tak solat. Para ulama secara majoritinya bersetuju dengan Bilal, iaitu bersetuju dengan riwayat Abdullah bin Umar, kata Nabi solat. Lalu mereka kata boleh solat dalam Kaabah, kemudian mereka khilaf. Sebahagian kata solat fardu tak boleh, pasal tak menghadap Kaabah, solat sunat dalam Kaabah. Khilaf pula tu. Sebahagian kata boleh, tak boleh, khilaf. Tapi tak apa. Moralnya apa? Moralnya para ulama hadis dengan itu, para ulama usul dengan itu menyatakan hadis-hadis ni walaupun sahabat dengar, tapi untuk dia tersilap, bukan dia bohong, dia tersilap dalam report ada. Oleh kerana itu ada dalam mazhab Asy'ariyah khususnya, tak kira orang kata marahlah geng-geng ni, tapi yang ni saya bagi markah kat Asy'ariyah. Dalam Asy'ariyah sebagai ulama mereka menyatakan, memang saya pun agak bersetuju dengan secara dasarnya, secara umumnya hadis ni kalau tak sampai mutawatir, tak bolehlah jadi hujah dalam, tak bolehlah jadi penentu akidah untuk dikafirkan seseorang kerana satu riwayat tu, tak boleh ya. Kerana kemudian riwayat tu ada kemungkinan untuk bukan semua saja, ada kemungkinan, tapi secara umum dalam amalan tak apa. Amalan ni kerana kita beramal apa yang kita sangka Nabi buat. Tapi akidah, soal mengkafirkan orang, menentukan kufur dan tak kufur, tak boleh, melainkan mesti dengan dalil yang pasti kepada maqam yang qat'i. Ini panjang bahasanya. Apa hukum set jam telefon dengan sound anjing menyalak? Dia kena hukum ni mungkin dengar, tapi nak kena apa hukum dengar anjing menyalak? Haram? Makruh? Tak ada. Jadi mendengar anjing menyalak tu boleh lah, tapi maksud kan, tapi yang hampir pilih anjing dibanding yang lain tu mungkin hang pun ada something lah kan, tapi nak dihukum haram tak boleh lah setakat nah. Bagaimana nak doa supaya Allah bagi sesuatu kepada kita? Allah ni, tuan-tuan, salah satu nama Allah ni apa dia? Al-Wahhab. Ada geng-geng tu pentang dengar perkataan tu. Nama Allah tu Al-Wahhab. Apa maksud Wahhab? Apa maksud Allah tu Al-Wahhab? Maksud maha memberi. Allah itu maha memberi. Dia boleh bagi benda yang kita rasa orang lain rasa tak mungkin, dia boleh bagi. Sebab tu kita bila minta pada Allah, kita sebut Ya Wahhab, kerana Allah maha memberi.
Nabi Ibrahim kata alhamdulillahilladzi wahabani 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang bagi kepada aku sekalipun aku dah tua, Ismail dan Ishaq. Tuhanku maha mendengar doa. Bagi Nabi Zakaria, dia doa kepada Tuhan dia, kepada Allah. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Zakaria ketika dia doa pada Tuhannya, Tuhan jangan tinggal aku seorang-seorang, engkau sebaik-baik yang mewarisi. Allah kata fastajabna lahu, kami sahut doa Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, kami bagi kepada Yahya. Dapat Nabi Yahya. Dalam ayat yang lain Nabi Zakaria ni dia doa, hunalika da'a Zakaria rabbah rabbi qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Wah, di sana Zakaria doa pada Tuhannya dan dia berkata rabbi habli, wahai Tuhan, hab ni wahab lah, wahai Tuhan bagi kepada aku min ladunka zurriyatan tayyibah, bagilah di sisimu zuriat yang tayyib, yang baik. Innaka sami'ud du'a, engkau itu yang maha mendengar doa. Dia doa kat Tuhan. Pada dia doa, dia solat. Quran kata fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat seru dia sedangkan dia sedang bersemayam di mihrab. Ini yang menyebabkan sebagian para ulama nyatakan ada kelebihan mihrab. Pasal doa Yahya, doa Zakaria mustajab ketika dia sedang bersolat di mihrab. Dan kemudian apa? Kata innallaha yubashshiruka bi Yahya, Allah bagi khabar gembira pada kau dengan Yahya. Sehingga akhirlah musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Tapi bila Allah bagi khabar kau dapat Yahya, dia sendiri heran. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqir. Dia kata wahai Tuhan, macam manalah aku nak boleh dapat anak, aku tua dah, perempuan aku pun, isteri aku pun, perempuan dia pun mandul. Tua ni bukan maksud tua kira tak larat dah lah. Tuan-tuan faham larat apa kan? Ada ni larat belakang ni kan. Nabi Ibrahim kata larat dah. Malaikat wa kadzalika Allah yaf'alu ma yasha, demikian itu Allah yang dia buat apa yang dia mau. Kita bila doa ke Allah, ya Wahhab, supaya Allah bagi kat kita benda yang kita rasa tak boleh dapat kalau Tuhan bagi. Sebab apa? Kita duk kata boleh ke tak boleh try pergi, yang tu yang tak dapat tu. Sebab itu doa adalah kehidupan kita. Sebab itu kita diajar supaya berdoa pagi, doa ni, doa petang, doa. Tak musnah orang yang doa ni. Ribut badai besar mana mai pun mai lah, tapi dia tak musnah orang yang berdoa. Tak musnah. Sebab itu doa dan yakin ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Doa. Cumanya adalah petua yang lain, bila kita nak suruh Allah bagi kita, kita pun kena bagilah juga. Dan sekarang orang tak pernah bagi apa. Senyum pun tak bagi. Sedekah, orang senyum sedekah tak bagi. Kadang-kadang jangan dah kata senyum sedekah, pergi tengok tabung orang minta, senyum kat tabung. Siapa? Sedekah. Bukan yang tu lah. Sebab tu kita disuruh banyak fitrah, zakat fitrah tu. Sebagian para ulama terjehkan zakat fitrah mesti sehari tu pun dah hari sebelum raya. Sebelum tu tak kira. Sebab dia pembersih kita. Sebagian kata antaranya Allah nak ajak kita supaya kok mana hang pun belajarlah bagi sama. Jangan duk terima ya. Jadi memberi. Memberi.
minuman halal dari pengeluar air arak, contohnya air soda, apa ni, tak boleh sebut nama tapi tak betul, jenama arak Thailand, boleh ke? Halal tak halal ni dia berdasarkan sebut bahan, walaupun mungkin pengeluar dia tu orang jahat kan, pengeluar dia tu pun tokek khinzir, bagi kat kita air sejuk, mineral water, halal ke tak? Kalau confirm dia air tu bersih, halal lah. Makan daging steak di Amerika dibolehkan dibandingkan di China, Thailand. Oh apa ni? Boleh ke? Para ulama bincang tentang makanan ahlul kitab. Sebahagian fatwa kita telah sebut, negara-negara yang mana kita yakin mereka adalah orang-orang yang makan berdasarkan kepada agama Kristian ataupun Yahudi, selain daripada mazhab Syafi'i, majoriti mazhab mereka membenarkan. Kerana ahlul kitab tu bukan mesti orang kata ahlul kitab tu mereka yang percaya pada Nabi Muhammad. Dah, kalau percaya Nabi Muhammad tak nama ahlul kitab lah, dah menjadi muslim terus. Tapi wa ta'amul ladzina ultu kitab, maksudnya mereka ni adalah orang ahlul kitab ni Allah halalkan kerana ada persamaan di sudut kepercayaan asas, itu mempercayai Allah, dan kemudian yang cabang-cabang tu ada banyak persamaan mereka dengan kita. Allah benarkan. Bagi yang tak mau, macam tadi lah, oleh kerana kita pun tak tahu zaman ni pegangan mereka macam mana, bersih macam mana. Kalau kamu ada hak lain tu, makanlah yang lain lah. Nabi. Antara Saudi dan Qatar, siapa lebih membela Islam? Ni bukan dia macam ni. Yang ni saya tak mau cakap lah isu Saudi dengan Qatar ke apa ni. Pertama, mana boleh ada satu orang pergi duduk pulau satu negara orang Islam tanpa sebab. Kalau betul-betul nak pulau Israel tu, Mesir tu utaan Israel ada kat dia, utaan Qatar pula tak boleh, Israel pula boleh. Itu satu hal. Allah kata wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika dua puak di kalangan orang Islam berperang, damaikan mereka. Kalau satu puak melampau atas yang lain, perang hak geng melampau. Banyak syarat kau letak macam tu, tuduh kawan tu ni Qaradawi teroris lah apa, punya banyak teroris yang ada yang dok bunuh orang Islam lain, hak tu lah yang dia nampak. Bukan, saya bukan kata ni, tapi ini adalah masalah yang kita setengah orang dia kata tak boleh, kita tak boleh kritik Saudi kerana salafus soleh zaman dulu. Ini pun hak lain, hak bagus kita kata bagus lah. Orang tanya saya tentang King Salman, Al-Malik Salman hafizahullah, ya, Salman berhentikan wartawan yang puji dia berlebihan itu sebagai menyamakan dengan Tuhan. Bagus lah, kita puji hak bagus lah, tapi yang ni tak bagus, apa yang buat pada Qatar tak bagus. Pulau sesama negara orang Islam dan bergaduh sesama orang Islam yang mana tak ada sebab. Dah negara tu kecil ya, penduduk Qatar ni lebih kurang banyak penduduk perlis ya, betul ya. Kita 250,000, 270,000, dia 300,000 betulnya. Hak lain tu orang luar lah. Rakyat Mesir pun 100,000, 200,000 lebih dia Qatar tu kan. Setengah orang dia kira macam ni, apa yang main daripada Arab Saudi itulah sunnah yang sebenar. Ini pun tak betul. Sunnah ni tak ada kaitan dengan Saudi ke apa, dia suka kaitan dengan dalil. Setengah orang kata kalau siapa tak sama dengan pendapat Albani tu tak menjamai sunnah. Oi, Albani pula jadi penentu sunnah. Kalau tak sama dengan pendapat Syekh Ibn Baz rahimahullah, maka tak sama dengan sunnah. Susah ni. Ada sebahagian ulama macam Ibn Baz punya pandangan, kita tak boleh duduk di negeri bukan Islam. Pandangan dia, tapi kita tak setuju.
Dan ini semua sunnah ajak kita. Tak lagikan imam-imam besar yang kita hormat, Asy-Syafi'i rahimahullah, kan, Muhammad bin Idris, Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, kita dengan penuh sanjungan dan tidak pernah kita syak tentang keilmuan mereka. Pun kita tahu bahawasanya ijtihad tetap ijtihad, kemungkinan salah, kemungkinan betul, bukan kerana kita bijak, tetapi kerana kita melihat tarjih para ulama yang mana menjawab sebahagian dengan sebahagian yang kita tak fanatik. Ini kan pula kita nak fanatik orang yang kemudian, yang ilmu mereka tidak seperti Syafi'i, tidak seperti Malik, tidak seperti Ahmad bin Hanbal, dan tidak seperti Abu Hanifah. Kalau mereka tu tak boleh fanatik, takkan kita nak fanatik oleh kerana ulama Saudi kata kita kira betul ya semua. Ilmu tetap ilmu, dia kena, tak boleh, dia tak ada diskriminasi standard dia. Hatta kalau tuan-tuan dapati apa yang saya sebut tak betul lah, bukan kerana dia mufti maka mesti betul. Mufti boleh kata kami orang boleh kena jadi kira betul tak boleh, betul di atas dalil. Kita tak pernah ajak orang syaitan, dan kita berlepas diri depan Allah Azza wa Jal apabila kita bertemu Allah nanti, kerana Allah nanti akan bebankan kita dengan kesalahan yang kita, pandangan kita, dan kita tak melepaskan orang lain daripada kesalahan itu. Sebab tu para imam semua menyatakan semua perkataan diterima. Imam Malik dengan penuh keilmuannya, Malik bin Anas, kan, Imam Darul Hijrah, sahibul Muwatta, Imam Madinah, tuan punya kitab Muwatta, pun kita berbeza pandangan dengan dia. Dia kata makruh puasa 6, kan, ramai orang puasa 6, itu ijtihad, dan dia juga ada alasannya. Pun begitu Imam Malik kata kullu ahadin yukhadhu min kalamihi wa yutrak illa sahibu hadzal maqam al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Semua cakap orang, kata Imam Malik, boleh kita terima, boleh kita tolak, kecuali tuan punya kubur ni Nabi yang maksum sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi cakap sami'na wa ata'na, hadis Nabi kita sami'na wa ata'na. Cuma yang kita bahas tu kerana kita tak tahu konteks apa yang Nabi cakap, kerana kita nak bagi pasti hak mana hak Nabi kata tu sama dengan perkataan Nabi hak lain, dan sama juga dengan apa yang ada dalam Quran. Kerana kadang-kadang kita jumpa satu orang kita kata, dulu kau kata boleh, pasal apa hari ni nampak tak boleh? Dia mungkin akan bagi tahu, dulu kau kata boleh sebab duit kita banyak, hari ni kita duit tak ada, jadi kita tak usah buat. So konteks itu mungkin, kan, kita nak kena faham. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua insya-Allah. Dan ilmu adalah amanah, dan kita semua, sebab tu banyak benda kita kena doa pada Allah. Yang ni saya nak sebut sikit lah. Banyak benda kita kena doa pada Allah. Allah suruh kita doa, tapi apakah benda yang paling mustahak untuk kita doa dengan Allah? Kita semayang sekejap lagi kita akan sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qasamtu shalah nisfain, nisfun li wa li 'abdi ma sya'al. Aku bahagikan solat dua bahagian, kata Allah. Sebahagian untuk aku, satu lagi untuk apa yang hamba aku tanya. Idza qal, apabila hamba kata, idza qala al-'abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa hadza li, yang ni untuk aku, wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau lah yang kami mohon pertolongan. Ya, itu untuk aku. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, itu untuk aku. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami mohon pertolongan. Wa li 'abdi ma sya'al, bagi hamba itu apa yang dia minta. Allah kata sebab hak sembah aku, lepas tu dia kata dia nak minta, hak minta untuk dia, aku nak bagi. Apa dia? Yang pertama kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Terus sambung Fatihah tu, ihdina, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tak minta bagi rezeki banyak lagi, tak. Kau minta bagi panjang umur, murah, ihdinas siratal mustaqim. Inilah perkara yang terbesar yang kita perlu dalam hidup ni, iaitu hidayah.
miskinkah kita, susahkah kita, hinakah kita pada mata orang, selagi kita di atas hidayah, kita mulia di sisi Allah. Kita mulia. Hebatlah kita, ramai orang puji kita, tapi kalau kita tidak di atas hidayah, sekalipun kaya, hebat, sekalipun berkedudukan kita tidak ada, kita dal, kita sesat, dan kita tak ada faedah. Sebab tu ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang lurus. Jalan siapa yang lurus ni? Jalan mufti, jalan ustaz, jalan persatuan, jalan apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang kau beri nikmat. Siapa dia? Nabiyin, siddiqin, syuhada, salihin, para anbiya. Ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang kau murka. Siapa? Yahud. Waladhdallin, bukan jalan orang yang sesat. Walaupun orang yang sesat tu semua orang tengok hebat, handsome, poster dia hebat, Facebook dia ramai, tapi kalau sesat, dia sesat. Artis-artis barat ke apa, ramai orang peminat ni kan, bubuh, gambar, berbaju macam-macam, tapi hakikatnya sesat-sesat. Bal. Pakcik sampung sampah depan masjid, gaji RM600, tapi kalau dapat hidayah dia. Walaupun orang pandang selekeh, baju pun lama tak tukar, banyak tu duit dia, tapi dia khair, jauh lebih baik, kerana ihdinas siratal mustaqim. Hak tu waladhdallin, hidayah. Jadi bila kita mayang, selalulah kita nak minta banyak benda. Kalau kita kata Allah nak buka 1 minit ni, tuan-tuan doa apa terima, kita akan teringat semua. Nak menikah 2 masa tu lah dia minta, hak ni macam-macam lah. Tapi hakikatnya yang kita perlu adalah hidayah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.